صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Negeri Sembilan 102.7 FM. Terus dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab kita setiap Selasa 9 malam untuk kita bawakan rancangan ini, tak lain tak bukan untuk berkongsi ilmu bersama dengan kita semua, apa perkara yang diajarkan dalam Islam berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak dan sahsiah kita, insya-Allah. Kita nak bawakan perbincangan kita kali ini tak lain tak bukan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Saruddin Harun dan pemberada dalam talian waktu ini untuk kita bawakan perbincangan kita. Semoga sama-sama beroleh ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita bawakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz kita hari ini? Alhamdulillah. Faiz, apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat, insyaAllah. Malam ni ada banyak lagi kupasan ilmu yang kita bawakan. InsyaAllah kita nak bawakan tajuk sambungan tajuk minggu lalu yang kita ceritakan tentang adab menggunakan telefon bimbit, yang saban hari kita menggunakan telefon bimbit kita ini. Jadi insyaAllah banyak yang boleh kita pelajari bersama. Saya kira untuk bersama terus dengan Al-Fadhil Ustaz. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati pengajian kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepada kita kefahaman yang benar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita untuk kita terus beramal dengan apa yang kita pelajari, apa yang akan kita pelajari, dan apa yang telah kita pelajari, dan kita dapat sampaikan juga kepada ahli keluarga kita, teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmika aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridwa'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kayfa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu 'alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat kasih sayang dan juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian kita dalam kitab adab, membicarakan adab-adab yang perlu bagi seorang Muslim dalam kehidupan sehariannya. Dan kita masih dalam perbahasan kita di bab yang terakhir daripada kitab adab. Adab yang ke-50 daripada kitab ini berbicara tentang adab bagaimana seseorang itu menggunakan telefon bimbit. Satu perkara yang kita sebutkan hari ini tidak boleh lagi ataupun tidak boleh tidak perlu kepada setiap orang dalam kehidupan seharian. Jadi agama tidaklah menghalang kita untuk menggunakannya. Tetapi para ulama berfikir bagaimana dengan menggunakan telefon bimbit juga akan diberi pahala ibadah kepada seseorang, dengan cara dia menggunakan telefon bimbitnya dengan cara yang betul. Bagaimana menjawab telefonnya, bagaimana cara dia berbalas mesejnya, apa yang dilihat di telefonnya, telefon yang digunakan telefon sendiri atau orang lain, kesemuanya itu ada etika dan adabnya. Dan kita dah bahaskan sekitar 14 adab pada pertemuan yang lalu, dan hari ini kita cuba untuk khatamkan kitab kita pada bab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati perjalanan pengajian kita sepanjang kurang lebih 1 tahun pembelajaran kita bersama, walaupun kita bersama dalam arena maya, tetapi dengan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan pemilik adab yang sempurna di akhirat kelak, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat di dalam kitab kita, bagi yang ada kitab, halaman 499. Di adab yang ke-15 kata penulis hafizahullah ta'ala, antara adab ketika mana menggunakan telefon bimbit adalah tidak membiasakan anak yang belum baligh untuk menggunakannya. Tak jadikan ia sebagai rutin, sehingga kalau tak diberikan dia membentak-bentak. Kerana hal tersebut menurut ulama dan juga penelitian doktor mempunyai kesan yang negatif terhadap anak kecil. Maka perkara ini bukan sahaja dilihat dari sudut sainsnya tidak baik, bahkan para ulama juga menyebutkan ianya satu perkara yang kurang baik bagi seorang anak. Antara yang disebutkan dalam kitab ini, wataknya menjadi keras, sebab kurang komunikasi dengan manusia, tapi bersama dengan kehidupannya sendiri, merosak nilai-nilai moral kerana dia masih belum boleh membezakan antara yang baik dan buruk dari apa yang dilihatnya. Apalagi kalaulah anak itu melihat perkara-perkara yang tidak baik untuk nalurinya. Tengok tentang perkara-perkara kekerasan, perkataan-perkataan yang boleh mengeraskan hati. Walaupun dalam kehidupan kita rasa biasa, tetapi anak-anak kecil itu, diri mereka itu berada dalam fitrah, bersih tanpa dosa. Bahkan sebagaimana yang kita sebut dalam pengajian-pengajian yang lalu, apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Haddad, bahawasanya mata dan telinga ini adalah dua anggota yang paling cepat memberi kesan kepada hati. Jadi telefon bimbit ni dia memang anggota yang penting pada penggunaan telefon bimbit.
adalah mata dengan telinga lah. Apa yang didengar, apa yang dilihat. Maka sangat perlu dijaga ketika mana anak-anak menggunakan telefon bimbit. Jangan terlalu diberikan keluasan. Tetapi kalau nak diberikan untuk perkara-perkara yang harus, maka boleh. Kerana itu, dia nak tengok kartun contohnya. Yalah, budak kan. Bagilah. Tapi jangan sampai itu sahaja yang dilihatnya. Sampai tak ada langsung komunikasi dengan ibu dan ayah. Sampai tak ada langsung hubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Menjadikan nanti dia dalam alamnya sendiri. Maka itu perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Yang ke-16, tidak menggunakan telefon bimbit milik orang lain tanpa izin darinya atau tanpa mengetahui keredaannya. Ini perkara yang penting. Apabila kita menggunakan telefon, maka pastikan yang kita guna telefon kita, jangan guna telefon orang. Tapi kalau nak gunakan, pastikan kita mendapat izin daripadanya. Allah dia kata, nak pinjam tu guna untuk kalkulator je pun bukan buat apa. Bukan isu tu. Tetapi macam kita sebut pada pertemuan sebelum ini, mungkin orang itu ada daripada perkara-perkara dalam telefon bimbitnya yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang lain. Sebab tu dalam adab sebelum ni kita sebutkan, sebaiknya wallpaper kita, screen saver kita tidak perlu kita letakkan ahli keluarga kita dan sebagainya, terutama disebutkan isteri kita ataupun anak-anak perempuan, kerana ditakuti perkara-perkara beginilah yang boleh nanti mendatangkan fitnah pada kita dan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, tidak dihalalkan, yakni haram bagi seorang Muslim untuk mengambil tongkat saudaranya tanpa keredaan izin darinya. Maksudnya apa-apa sahaja. Bukanlah makna tongkat di sini hanya sekadar tongkat. Tetapi apa yang menjadi hak orang lain tidak sepatutnya kita gunakan melainkan dengan izin dan rida daripadanya. Kemudian yang ke-17 disebutkan, menjadikan telefon bimbit sebagai pembantu dirinya dalam melakukan amal ketaatan. Jadi, ketika kita nak beli telefon bimbit, kita datangkan niat-niat yang baik untuk menjadi sebab kita membeli telefon bimbit. Jadi sebelum nak beli telefon bimbit, sebelum nak beli telefon baru, apa tujuan kita beli telefon baru? Itu persoalannya. Jadi niatkan agar dengan telefon tersebut bantu kita untuk ibadah. Contohnya ni, pengajian kita hari ini, kita guna telefon bimbit. Bukan semua orang dia boleh dengar daripada laptop, daripada komputer, tetapi yang paling mudah untuk diakses adalah dengan menggunakan telefon bimbit. Maka niatkan guna telefon bimbit, beli telefon bimbit untuk mudah dengar pengajian-pengajian. Maka dapat pahala. Dan menyelesaikan segala keperluannya. Bahkan guna telefon bimbit supaya senang nak sedekah. Sebab apa? Ada aplikasi yang mudah untuk kita sedekah. Scan je. Contohnya di masjid-masjid sekarang ni dah banyak lah. Tak perlu bawa duit, dia ada scan barcode tu, QR code tu, kita dah boleh bersedekah. Tanpa orang tahu, tanpa kita keluar duit daripada tangan. Jadi kalau kita niat tukar telefon kepada yang lebih canggih contohnya, dengan niat-niat tersebut, maka kita akan diberi pahala pada kita beli telefon tu pun. Apalagi bila kita gunakan.
Dan janganlah sebaliknya, iaitu menjadikan dirinya sebagai pembantunya, kerana telefon bimbit termasuk salah satu dari harta dunia, sedangkan Allah telah berkata kepada dunia, man khadamana fakhdimi wa man khadamaki fastakhdimi. Apa disebutkan? Disebutkan barang siapa yang mengabdikan, yakni taat kepadaku, maka jadilah kamu wahai dunia sebagai pembantunya. Siapa yang taat kepada Allah, dunia akan khidmat kepada dia. Dan barang siapa yang mengabdi kepadamu, maka jadikanlah dia sebagai pembantumu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dunia ini apabila dikejar, dia semakin lari. Macam bayang-bayang, makin kejar tak sampai-sampai pun tak dapat datang. Tetapi kalaulah kita terus berkhidmat dan niat kerana Allah, dunia akan kejar kita. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik dunia dan segala isinya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Niatkan ketika kita menggunakan telefon bimbit kita, agar telefon bimbit ini memudahkan bukan sahaja urusan dunia tetapi akhirat kita. Maka akan jadi kebaikan. Kalau tidak, telefon ini memang asalnya bersifat dunia. Memang dunia belaka lah semua. Tetapi ia boleh jadi akhirat dengan niat-niat yang baik yang dihadirkan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di sini disebutkan tidak menjadikan adanya bonus pulsa ni bahasa Indonesia kalau saya tak salah kredit. Jadi tak jadikan bonus kita ada kredit untuk sebagai perantara untuk banyak berbicara atas hal-hal yang tidak bermanfaat. Kerana seluruh pembicaraan seseorang akan dicatat oleh malaikat dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Apa maknanya di sini? Makna di sini adalah apatah lagi kalau di negara kita sebenarnya konsep telefon ni dia unlimited call. Dia unlimited call. Kalau dulu saya ingat masa zaman belajar dulu, telefon ni kena catur. Sebab nak cakap tu kena sikit-sikit je, kurang seminit. Mahal sungguh. Nak bercakap pun kena charge, mesej pun mahal. Sekarang ni semua percuma. Beza lah, sangat beza. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis pesan, janganlah sebab kita telefon tu free unlimited call, mesej pun free, menjadi sebab kita telefon banyak, kita mesej banyak. Kerana kita perlu ingat setiap perkataan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat catat semuanya. Dulu ni cakap sikit je. Sebab apa? Sebab kalau lebih masa tu charge dia tinggi. Sekarang ni cakaplah panjang mana pun bukannya kena bayar. Jadi penulis pesan di sini, janganlah sebab tidak ada charge pada panggilan yang dibuat, kamu suka-suka je nak cakap apa kamu nak cakap, nak telefon siapa, nak bicara apa sahaja. Kerana yang kita perlu ingat, walaupun panggilan itu tidak dibayar ataupun percuma, tetapi tetap akan ditulis setiap perkataan-perkataan yang telah kita sebutkan. Kalau mengumpat, maka ada tulis untuk mengumpat. Kalau tuduh orang, ada tuduh orang. Kalau maki orang, maka maki orang. Jadi, perkara tersebut perlu kita ambil perhatian dan ingatkan pada diri kita. Walaupun tidak ada bayaran yang dikenakan, tapi malaikat akan terus menulis apa yang kita bicarakan. Ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang tak ada siapa dengar saya cakap ni, tak kisahlah.
Tapi malaikat tetap ada bersama dengan kita. Saya. Maka disebutkan, sebahagian salafus salih menyebutkan, seandainya mereka, yakni para malaikat, mengambil dari manusia biaya dari tinta dan kertas untuk menulis perkataan-perkataan yang mereka ucapkan, nescaya mereka, yakni manusia, akan mempersingkat pembicaraannya. Tu noktah tu sangat baik juga untuk kita ni. Kalaulah malaikat ni dia charge kita atas berapa banyak kita cakap, dia tulis, maka tinta dan juga kertas yang malaikat guna untuk tulis tu kalaulah kena charge, nescaya kita pun akan cakap sikit juga. Tapi sebab tak charge tu, maka kita pun selamba je. Apa nak cakap, kita cakap. Apa yang kita nak bicarakan, kita bicarakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di sini ada satu peringatan daripada Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Ali Masyhur rahimahullahu ta'ala ni siapa? Abang kepada Habib Umar. Habib Umar bin Hafiz yang terkenal, pendakwah terkenal daripada bumi Yaman. Beliau kata, bersedarilah bahawa telefon bimbit merupakan suatu yang ringan untuk dibawa ke mana-mana. Ringan. Zaman dulu saya ingat masa kita belajar, orang cari telefon yang paling kecil. Zaman tu bukan smartphone lagi. Masa 3-3 sekupang. 3-3 sekupang tu. Double 310. Orang panggil. Double 310. Ada orang panggil telefon lempar anjing lah, macam-macam. Tapi masa tu zaman orang cari telefon makin kecil makin hebat. Makin kecil makin hebat. Zaman sekarang ni dah tak kisah balik lah. Makin besar pula. Sampai ada Note 10, ada yang Tab lagi besar. Tapi orang dah tak kisah dah besar kecil. Tapi teknologi ni. Jadi kata Habib, telefon ni dia ringan dibawa ke mana-mana. Oleh sebahagian besar orang di dunia. Namun di akhirat, maka telefon tersebut akan menjadi berat hisab. Yalah, apa yang kita buka, apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, apa yang kita buat, semuanya tu nanti akan dihitung. Tanpa kita sedari, kita duduk di dalam rumah, kita duduk di dalam bilik, tetapi aktiviti kita macam kita keluar buat semua benda. Bahkan aktiviti kita merentas dunia menggunakan telefon bimbit. Baik. Oleh kerana itu, gunakanlah telefon untuk agamamu demi kebahagiaan, yakni keselamatanmu di akhirat. Itu pesanan yang telah diberikan oleh Habib Ali Masyhur untuk kita ambil bersama agar kita dapat memelihara diri kita. Dan jangan sampai ketika kita muhasabah diri kita, semua perkara tu nampak baik daripada kita. Rupa-rupanya pada telefon kita menjadikan amalan kita yang banyak telah kita lakukan, tiba-tiba timbangan sebelah kiri kita diberati dengan apa yang kita lakukan daripada telefon kita. Waliyadzubillah. Kita akan sambung lagi selepas ini dengan apa yang disebutkan oleh penulis berkaitan dengan adab-adab menggunakan telefon. InsyaAllah kepada anda boleh terus menonton dekat Facebook, dekat YouTube dan juga dengarkan siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab kembali selepas ini. Ikuti laman Facebook IKIM FM untuk menonton sesi live segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Jika anda terlepas, anda masih lagi boleh menonton semula segmen-segmen terbaik Radio IKIM. Like kami di Facebook sekarang. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Seseorang yang pernah meminjam ataupun yang meminjam atau berhutang untuk membayar dan juga melaksanakan pinjaman tersebut, maka Allah akan memudahkan urusannya. Sebaliknya, jika diniatkan pada awal pinjaman lagi untuk dia menyusahkan, maka akan disusahkan dan dia tidak akan mampu untuk membayar hutang dan juga pinjaman tersebut. Karena itu, niat yang baik. Moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita. Karena orang yang mana memudahkan urusan orang yang lain, seperti mana peminjam, pemiutang memberikan kepada kita harta miliknya untuk kita pinjam, bermaksud dia telah memberikan keyakinan agar kita ini
memberikan kembali apa yang telah dia laksanakan. Moga kita melaksanakan kembali apa yang telah dia niat baikkan kepada kita. Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami daripada kami di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis. Terus dengarkan siaran kami IKIM Inspirasi Inforia Islami Bicara Adab. Kita bawakan bersama untuk kita dengarkan perbincangan tentang adab daripada kitab Adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dalam talian waktu ini bersama dengan kita, insya-Allah. Kita sambung lagi Ustaz untuk pengajian kita selanjutnya dalam adab yang terakhir dalam kitab ini. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman. Hafizahullah ta'ala wa mata'hu bisihatin wa afiyah. Kita teruskan perbicaraan kita di dalam kitab ini pada kata penulis Hafizahullah ta'ala perkara yang ke-19. Berbicaralah dengan baik dan bermanfaat kerana syariat telah melarang seseorang itu berbicara buruk. Jangan gunakan telefon untuk menghambur fitnah, mengumpat ataupun melakukan ataupun berbicara dengan bicara yang buruk. Kerana sebagaimana disebutkan zinanya lisan, zinanya mata itu dengan melihat, maka disebutkan zinanya telinga, zinanya lisan itu dengan perkataan. Maka perkataan-perkataan yang tidak baik, tidak selayaknya dan jangan dibicarakan melalui apa sahaja perantaraan antaranya telefon bimbit. Seterusnya dianjurkan untuk mempersingkat pembicaraan yang panjang kerana berlebihan dalam berbicara melalui telefon akan menjadikan seseorang kecanduan dalam menelefon. Ni penulis kata telefon ni, orang ni pun boleh jadi ketagih. Kalau kita tak telefon orang sehari macam tak puas pula, tak cukup pula. Jadi kadang-kadang tak ada sebab pun. Sedangkan baginda Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka dia bercakap baik ataupun dia diam. Jadi kalau kita tak ada apa-apa, tak payah cakap lah. Kita diam sahaja. Baik. Kemudian seterusnya apa yang disebutkan oleh penulis, tidak membingungkan penerima telefon saat berkomunikasi dengannya. Misal dengan menelefon seseorang yang tidak dikenalnya tanpa adanya tujuan. Saja-saja. Ni dulu zaman-zaman sekolah lah, selalu main macam ni. Saja try telefon ni, nombor siapa. Saja nak kacau. Jadi itu tidak selayaknya. Dan jika akan menelefon seseorang, maka penelefonlah yang lebih berhak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu daripada si penerima telefon. Kalaulah dalam bab menelefon ataupun seseorang telefon, siapa yang lebih utama untuk mengenalkan diri? Orang yang telefon. Jadi kita tak payah buat teka-teki lah. Kenal tak ni siapa ni? Takkan tak cam kan? Kadang-kadang kita saja nak melawak kan, tapi menjadi yang lebih baik. Sebab apa? Sebab kita nak mempersingkat waktu supaya jangan cakap perkara yang tidak sepatutnya, tidak cakap perkara yang melalaikan. Jadi kita telefon bagi tahu tu siapa ni, Pak Ngah ke, Pak Long ke, Pak Mat ke, bagi tahu terus siapa yang telefon tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian barulah yang penerima tu dia pula kenalkan diri. Kalaulah kedua-duanya saling tak mengenali. Tapi kalau dah kenal lah, contohnya telefon bimbit naik nama kan, siapa yang telefon, maka tak ada masalah. Tengok disebutkan dalam tu, janganlah hanya kita kata saya ni,
aku ni yang call ni. Aku yang mana? Jadi sebutkan terus nama yang menelefon. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bahkan pernah berlaku di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, dia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana untuk menanyakan perkara hutang ayahku. Lalu aku mengetuk pintunya, kemudian beliau bertanya, siapa? Maka aku menjawab, saya. Maka beliau berkata, keluar sambil berkata, saya. Hal ini menunjukkan beliau tidak suka dengan lafaz jawapan saya tersebut tanpa menyebutkan nama. Jangan cakap saya je, saya ke siapa? Maka sebutkan sekali dengan nama kita. Baik. Seterusnya kata penulis hafizahullah ta'ala, menjaga perasaan penerima telefon dan tidak membuatnya tersinggung kerana sebab panggilannya tidak dijawab atau dijawab akan tetapi hanya secara singkat. Berprasangka baiklah kepadanya. Mungkin saat itu dia sedang sakit atau sedang berada di tempat yang tidak sesuai untuk menjawab telefon, seperti di masjid atau di pemakaman, atau sebaiknya si penerima telefon mengabarkan kepada orang yang telah menghubunginya atas keadaannya. Misal dengan mengatakan, saya lagi di dalam masjid, nanti saya akan telefon balik, iaitu dengan tujuan agar penelpon dapat memahami bahawa dirinya tidak dapat bicara panjang lebar dan ucapan tersebut akan lebih menenangkan hati penelpon dan dia tidak berprasangka buruk. Ini jelas. Maksudnya disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kalau kita telefon orang, ataupun kalau kita menerima panggilan telefon. Maka kita kena jaga hati orang yang telefon kita ataupun orang yang kita telefon. Kalaulah contohnya kita berada di tempat-tempat yang tak sesuai untuk menjawab telefon, maka kita angkat dengan jawab yang singkat, bagi tahu kita dalam majlis, kita dalam masjid, tak boleh angkat telefon, supaya tidak timbul sangka-sangka yang tidak baik kepada diri kita oleh orang tersebut. Kata, oh boy, dia ni tak nak angkat sama aku telefon, sombong betul, contoh. Jadi diangkat dan cakap hanya sekadar keperluan, nanti kita akan telefon balik, sebagai contoh. Seterusnya, menelefon seseorang di waktu yang tepat. Ini pun penting. Kadang-kadang pukul 12 pun kita telefon, pukul 1 pun kita telefon, pukul 2 pagi pun kita telefon. Pastikan waktunya waktu yang tepat. Janganlah terlalu lewat malam ataupun terlalu awal pagi. Kerana apa? Kerana waktu tu mungkin orang sedang berehat ataupun sedang, kalau lepas subuh tu masih lagi sedang menyempurnakan zikir. Jadi melainkan urusan penting tu cerita lain. Jadi pemilihan waktu juga merupakan salah satu adab dalam menggunakan telefon. Kemudian disebutkan jangan merakam pembicaraan seseorang tanpa izin terlebih dahulu. Ni kadang-kadang hanya dirakam, bahkan sekarang banyak kita lihat disebarkan pembicaraan yang bersifat private. Kan orang sembang, kadang-kadang seorang kawan sembang dengan kawan, bahasa ni itu kedua-duanya faham, bahasa ini bahasa kawan dengan kawan, melawak ke apa ke, maka tidak sewajarnya untuk disebarkan kepada umum. Maka disebutkan kalau kita sembang dengan orang, jangan rakam. Lepas tu untuk dijadikan tontonan dengan orang lain, walaupun niatnya hanya sekadar untuk bergurau. Kerana tidak semua orang memandang bahawasanya dia sedang bergurau. Maka disebutkan supaya orang-orang dapat mendengarkan pembicaraannya. Kerana perbuatan semacam ini tidak layak dilakukan oleh orang yang berakal. Orang yang ada common sense dia tak akan buat lah macam tu.
melainkan orang-orang yang rosak hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara seterusnya disebutkan meneliti kebenaran suatu khabar atau SMS yang diterima. Ni lebih-lebih utama. Sekarang ni kita banyak terjadi isu-isu scammer. Scammer ni macam-macam. Guna muka orang ni minta duit. Guna muka orang ni bagi tahu perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi hal ini memang perlu kita ambil perhatian dan ambil berat. Kerana kita tidak mahu bersangka buruk dengan orang, bahkan kita tak nak rugi juga. Mudarat pada kita. Contohnya apa? Contohnya kita dapat mesej orang ni kata dia pak saudara kita. Dia kata dia ada keperluan, perlu duit macam ni, minta tolong transfer. Kita pun, ya je lah tu pak saudara kita. Transfer duit baru tanya. Itu yang selalu menjadi kebiasaan kita ni. Lepas transfer tu baru tanya. Kenapa tak tanya dulu baru transfer? Selalunya jadi macam tu. Akhirnya dah nombor ni telah scam saya. Jadi dalam muamalat kita dalam telefon terutamanya, pastikan apa sahaja khabar yang kita dapat, kita kaji dulu. Kita teliti dulu kebenarannya. Sedemikian juga khabar-khabar yang kita baca daripada media-media sosial. Tak semuanya kita terima. Diteliti dahulu untuk dilihat kebenarannya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara yang seterusnya, yang ke-27, kata penulis, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Tidak mengirim pesanan ataupun mesej yang tidak baik. Di sini disebutkan SMS. Kalau dalam bahasa sekarang bukan SMS saja dah. WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, semua. Misalnya yang mengandung kata-kata kotor, celaan, gambar yang tidak selayaknya ataupun foto-foto yang tidak selayaknya. Maka jaga diri kita. Kerana apa? Semua yang kita lakukan, kita akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bercanda melalui telefon atau mesej secara SMS ni, maksudnya tulisan lah. Maknanya kita tidak melampau-lampau dalam bergurau ketika berbicara ataupun ketika menulis melalui telefon bimbit. Atau dengan mengucapkan kalimah-kalimah cinta terutama terhadap wanita. Kerana pada umumnya wanita itu suka dipuji dan mudah tergoda dengan rayuan. Ni. Jaga batas kita ketika mana kita berbicara. Oh, saya tak jumpa orang pun. Sekarang tak payah jumpa, tetapi macam-macam boleh berlaku. Hal ini disebabkan kerana perasaannya lebih tinggi daripada akalnya. Tidak menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang buruk kerana sebagai nombor, kalau dekat sini sebut nombor kontak seseorang, maksudnya dikarenakan di dalamnya terdapat unsur penghinaan atas seseorang. Hal ini dilarang dalam syariat Islam. Bahkan dalam kita menggunakan apa-apa simbol, kan sekarang ni kalau di WhatsApp ada macam-macam, ada GIF, ada stiker, ada semua. Maka yang lebih baik kita buatkan stiker itu yang ada unsur-unsur Islam. Yang sekarang ni ada Assalamualaikum tu, kemudian ada selawat pada Nabi. Jadi telefon bimbit dan WhatsApp kita boleh jadi medan untuk kita berdakwah bila mana cara yang kita bawakan itu benar. Tetapi kalau tak kena caranya, maka ia akan membawa kerugian pada diri kita, bahkan menjadikan timbangan di
neraca buruk kita lebih bertambah daripada kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebagaimana kita sebut sebelum ni, berkaitan dengan kalau kita tulis mesej, kan ada yang kita sebutkan pada minggu yang lalu, nak tulis Assalamualaikum ni, tulis panjang ke pendek ke, sekarang ni lagi senang, ada stiker tu dengan hot lagi. Dengan lagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tak payah dah, tekan tekan dah dapat dah. Jadi macam mana nak pendek ke panjang ke. Saya ingat dulu saya pernah tanya kepada penulis Hafizahullah Ta'ala masa perbahasan dalam kitab ni, maka disebutkan Allahummadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Beliau sebutkan apa dia? Yang penting adalah pada ketika kita menulis, kita lafazkan. Kerana salam ini pada lafaz. Jadi yang pentingnya, kalaupun orang tulis pendek pun, salam contohnya. Jadi ibarahnya pada lafaz yang disebut ketika mana dia menulis tu. Dan kita pun, yang pentingnya adalah pada kita membaca, kita jawab. Kita jawab dengan lisan kita. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita tulis pendek pun tidak menjadi masalah. Kerana ibarahnya pada lafaz kita. Kita bagi salam tu yang penting tu. Dan orang tu pun jawab salam. Kalau dia tekan je emoji tu, ataupun dia tekan je stiker tu, jawabnya tidak pun, maka yang pentingnya pada menjawab tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan sambung lagi selepas ini perbahasan kita dalam adab menggunakan telefon. InsyaAllah kepada anda boleh terus ikuti kami, dengarkan IKIM untuk bicara adab menggunakan telefon bimbit. Jangan ke mana-mana, kembali seketika nanti. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka. Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti dengarkan bicara adab kita. Waktu ini kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. InsyaAllah kita nak sambung lagi beberapa lagi adab yang terakhir untuk kita bahaskan menerusi kitab ini. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi perbahasan kita pada malam ini berkaitan dengan adab menggunakan telefon bimbit. Jadi kadang-kadang yang kita dengar ni sebenarnya benda-benda yang sudah biasa kita dengar. Tetapi kita sebutkan satu persatu lagi untuk kita ingatkan bahawasanya benda yang kita rasakan kecil sebenarnya besar. Dan tanggungjawab kita pada telefon bimbit kita pun sebenarnya besar. Walaupun telefon bimbit kita tidaklah secanggih telefon orang lain.
tetapi mungkin sahaja tanggungjawab yang dibebani atas kita lebih berat daripada telefon orang lain yang lebih mahal. Kerana cara penggunaan yang benar ataupun tidak. Daripada cara kita berbicara, kita menghantar mesej-mesej, ataupun apa yang kita buka, apa yang kita niatkan, kesemuanya itu memberi kesan kepada kebaikan diri kita ataupun buruknya diri kita. Maka kata penulis, perkara yang ke-30, tidak menjadikan adanya media sosial seperti Instagram, WhatsApp dan pelbagai aplikasi lain sebagai sebab keretakan dalam keharmonian rumah tangga. Kerana sangat banyak berlakunya keretakan rumah tangga kerana media-media sosial. Bahkan perkara berkaitan dengan hubungan rumah tangga seseorang sangat tidak sepatutnya untuk dibicarakan di media sosial. Tanya pula orang tentang suami kita, tanya pula pandangan orang tentang keluarga kita. Apa yang kita harapkan daripada orang-orang yang di luar sana? Maka para ulama menyebutkan ramainya orang mencari bahagia daripada luar. Stres-stres, semua pergi keluar cari bahagia. Bahagia tak ada pun kat luar. Tetapi bahagia itu datang dari dalam. Bagaimana seseorang itu meneruskan dan memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kebahagiaan itu diperoleh dengan kuatnya hubungan dirinya dengan Allah. Barulah kebahagiaan itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada diri. Tengok disebutkan sehingga waktu bersama keluarga menjadi sangat sempit, bahkan tidak ada waktu untuk berbincang. Sedangkan yang lebih utama itu adalah pada kekeluargaan. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara ini perlu kita semua ambil perhatian. Seterusnya bagi seorang pelajar, penuntut ilmu, maka berkomunikasilah dengan cara yang sopan, yang menunjukkan bahawa dia adalah pelajar yang terdidik dan berfikiran waras. Ini perkara yang perlu diambil perhatian. Kalaulah seseorang yang menggunakan telefon itu ataupun dia itu ada media sosial untuk dirinya, iaitu seorang ustaz, penuntut ilmu agama, maka lambangkan juga pada media-media sosial dirinya itu sesuai dengan apa yang dibawa. Janganlah dia ni nampak mengaji agama tapi Facebook ni lain macam, contohnya. Jadi ini akan memberi fitnah bukan sahaja pada dirinya tetapi pada ilmu yang dibawa. Jadi kena ambil perhatian. Nanti ada orang kata, alah, Facebook saya suka hati saya lah. Yang awak ni nak menyibuk, kenapa? Kita bukan menyibuk pasal dia tu, tetapi gelaran yang dibawa. Pelajar tahfiz, pelajar sekolah agama, ustaz mengajar Al-Quran, ustaz mengajar fardu ain. Tetapi yang dibawakan di dalam media sosialnya tidak pun mendekatkan orang kepada Allah, tetapi menunjukkan pula contoh-contoh yang tidak baik. Ini tidak sepatutnya berlaku. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya kita lihat ke perkara yang ke-34. Tidak mendengarkan telefon seseorang terhadap orang lain kerana hal ini dinilai buruk oleh syariat dan tidak mendatangkan manfaat apapun, kerananya harus dijauhi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi maksudnya apa? Kalaulah orang lain yang sedang berbicara, kita janganlah sibuk nak dengar.
Kan kadang-kadang ada jenis telefon tu suara dia kuat. Sampai kita yang duduk sebelah pun boleh dengar. Jadi janganlah sibuk nak dengar pembicaraan orang lain. Jangan sibuk nak dengar. Melainkan, dia kata kat sini, untuk memantau pembicaraan anak kita. Dengan siapa anak kita telefon, apa yang dibicarakan dan sebagainya. Itu dalam bab untuk menjaga anak kita tu lain. Tapi ni tak siapa-siapa, kawan ke apa ke, kita sibuk juga nak ambil tahu. Berhati-hatilah tatkala menonton video di YouTube contohnya, menggunakan telefon bimbit. Jangan menyalahgunakannya dan jangan menonton dan janganlah menonton kajian-kajian Islami yang pada hakikatnya justru menjerumuskan akidahnya yang disebabkan kerana kesalahannya dalam memilih ulama. Pesanan juga daripada penulis. Kalau kita nak menonton video ataupun apa-apa di contohnya YouTube, maka jangan kita menonton yang tidak sepatutnya. Bahkan bukan itu sahaja. Ketika kita rasa, saya nak belajar agama lah, jadi saya pun buka di Facebook, di YouTube video, mencari video pengajian. Maka pastikan pengajian yang kita dengar itu daripada guru yang muhtaraf, yang diiktiraf keilmuannya, akidahnya benar, syariatnya benar. Jangan main dengar sukati je, sedap cakap ni. Tengok viewers pun ramai. Kadang-kadang ada orang tengok untuk dengan ceramah, tengok view mana yang ramai. Itu tak betul juga. Jadi pastikan walaupun yang lebih baik mengaji itu secara berhadapan. Tapi kadang-kadang mungkin kerana kesibukan pekerjaan, kerana banyak urusan-urusan lain, jadi tidak memberi kesempatan untuk kita hadir ke pengajian. Jadi kita nak dengarlah daripada rakaman-rakaman YouTube. Apa yang kita perlu ambil perhatian, pastikan diambil daripada guru yang benar. Jadi sebaiknya sebelum kita dengar apa-apa ceramah, kita tanyalah dulu sepatah dua daripada guru-guru yang ada di sekeliling kita, ustaz-ustaz yang ada sekeliling kita, berkaitan dengan guru yang ingin kita dengar pengajiannya, adakah sesuai untuk kita dengar ataupun tidak. Ini satu perkara yang perlu diambil perhatian oleh orang-orang yang nak dengar pengajian secara online ni, menggunakan telefon bimbit. Baik, seterusnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara yang ke-36, rentetan daripada perkara 35. Tidak menuntut ilmu hanya melalui YouTube atau Google tanpa mengetahui kebenarannya. Jangan main ambil je. Ni daripada Google ni, Syekh Google. Syekh Google pun jadi Syekh dah. Sebab apa? Type semua keluar. Masalahnya dia type yang betul pun keluar, yang salah pun keluar. Jadi tidak ada timbangan neraca ni Google ni. Apa yang kita type keluar semua. Jadi pastikan sebelum kita ambil apa-apa ilmu daripada internet menggunakan telefon kita tu, kita pastikan dulu daripada orang yang berkeahlian. Manfaatkanlah telefon bimbit sebaik mungkin. Jadikanlah ia sebagai jalan dalam dakwah. Niatlah kalau kita nak beli telefon ni supaya boleh download kitab-kitab, boleh dengar lebih banyak pengajian, boleh sebarkan lagi dakwah, barulah jadi akhirat telefon kita ni. Dan janganlah hanya dijadikan sebagai sarana dalam berbisnes. Jangan untuk tujuan dunia je. Ni untuk buat bisnes senang ni. Laju dia punya RAM, laju dia punya motherboard. Jadi senang nak buat bisnes, sehingga menyebabkan dirinya lalai dan lupa dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi letak kata-kata dekat wall kita ke, dekat wallpaper ke, screensaver ke, ingatan selalu pada diri kita tentang tujuan hidup kita hanya mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kata penulis dalam bab ini, mensyukuri adanya alat canggih berupa telefon. Ni nikmat ni, telefon ni sebenarnya dalam hidup kita hari ini. Kita duduk di mana-mana, kita masih boleh berhubungan dengan keluarga. Kita duduk di mana-mana, kita masih boleh menghadiri pengajian-pengajian. Maka ini satu nikmat yang besar yang mungkin tidak didapati oleh orang-orang sebelum kita. Maka gunakan ia di jalan yang baik. Dan lain sebagainya, kerana manfaatnya besar, di antaranya memudahkan seseorang berkomunikasi dari jarak yang jauh dan pelbagai manfaat lainnya. Sangat banyak manfaat daripada telefon bimbit. Dari sudut komunikasi, dari sudut belajar, dari sudut menuntut ilmu, dari sudut untuk mendapatkan penjelasan terhadap sesuatu perkara. Banyak urusan dimudahkan melalui telefon bimbit. Namun, jangan sampai ianya melekakan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita, menjadikan telefon kita sebagai satu sarana ataupun jalan untuk kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selesai pembacaan kita di dalam kitab adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terus beradab sebagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana cinta kita kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi sebab nanti kita dikumpulkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan adab yang kita niat untuk kita ikuti ini menggembirakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin, amin, amin. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini. Kira kita mengakhiri pertemuan untuk menerusi kitab kita ni. Belum habis lagi pertemuan bicara adab kita. InsyaAllah ada kesempatan kita akan berbicara masih lagi dalam tajuk bicara adab kita untuk kita kupas dalam kitab yang selanjutnya, pengajian ilmu kita jadi anda. Boleh terus ikuti kami setiap hari Selasa jam 9 malam untuk bicara adab. Dan Alhamdulillah kita harap seperti yang Ustaz doakan bersama tadi, harapan kita agar dapat kita beramal sebanyaknya dengan apa pun yang telah kita pelajari, direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beramal. Dan insyaAllah jangan terhenti setakat di situ. Kita harap juga anda boleh berkongsi ilmu ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Banyak lagi manfaat insyaAllah yang boleh kita dapat dengan perkongsian anda kepada yang lain. Tekan button share je. Macam saya sebut tadi, inilah teknologi yang boleh memudahkan. Sekadar tak sampai seminit pun saya kira Ustaz, kalau tekan button share, beroleh manfaat kita atas sebaran ilmu dan juga dakwah kita ni insyaAllah. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya menerusi bicara adab. Setahun juga lebih kurang untuk kita bawakan tajuk menerusi kitab adab, mencakup 50 adab dan 50 keadaan. Ada kesempatan kita jumpa untuk bicara adab dalam kitab selanjutnya Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Semoga terus diberikan kesihatan yang baik, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ustaz, insyaAllah. Kita jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat anda terus ikuti kami, pengajian adab akan kembali semula minggu hadapan menerusi kitab baru kita bawakan jam 9 malam Selasa. IKIM Inspirasi Inforia Islam. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM sentiasa menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Vaksin Hati, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam destinasi 4 petang hingga 7 malam bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kerja.
Jika hanya ditenung, takkan selesai. Sebaliknya, buatlah satu persatu sehingga selesai. Jangan terlalu memikirkan bila kerja itu akan siap. Buat saja kerja itu sehingga tanpa sedar anda telah pun selesai menguruskannya. Pesanan khidmat awam ini disampaikan oleh saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. خليل بالقرآن هو